Sebab saya dengan isteri kahwin simple je. Okey. Jadi perbelanjaan tu pun tak banyak. So anggaran ketika Anggaran tu mungkin satu set mungkin dalam dua set mungkin dalam 10,000 macam tu lah. Maybe 50k Okay, or below 100 because nowadays 50 but- to 100k. yeah, okay, I put 50k lah. Standard for Malay punya wedding tak kurang daripada 20,000 lah. Kalau pandai cari harga, cari tempat yang murah lah. maybe 50,000. Wedding budget is the whole including the wedding dinner, wedding photo, all this. I think it's about 30 plus. 30 plus, yeah, 30 plus thousand. Yeah, 30 plus, including the wedding dinner, all those. Saya Mohan dari FM Johor Chapter bersama rakan saya Catherine dan Asta akan mengupas isu ini. Perbelanjaan dalam perkahwinan. Setiap pasangan akan rasa gembira ketika buat keputusan untuk bertunang. Pertunangan adalah titik permulaan fasa baru sebelum memasuki perkahwinan. Ketika itulah mereka akan mula membuat persiapan majlis perkahwinan idaman mereka. Namun, kos yang semakin meningkat telah memberi tekanan yang besar kepada bakal pengantin. Kami mendapatkan pandangan perancang kewangan mengenai perkara ini. Pada pandangan Catherine, berapakah jumlah yang diperlukan untuk mengadakan sebuah majlis perkahwinan yang biasa? Ia bergantung pada bajet perkahwinan, skala majlis dan kemampuan pengantin. Selepas bajet ditentukan, bakal pengantin patut mendapatkan sebut harga bagi semua perbelanjaan. Contohnya yuran lokasi persandingan, penyediaan makanan dan jamuan, upah fotografi dan juga busana pengantin. Apabila sudah mencatat kos utama, pasangan pengantin boleh mengira bajet mengikut kos paling penting kepada kurang penting. Asna, bagaimanakah bakal pengantin boleh berjimat cemas dalam merancang perbelanjaan majlis perkahwinan mereka? Bakal pengantin perlu membuat persediaan awal sebelum memutuskan untuk berkahwin. Khasnya bermula dengan sikap menabung sejak awal lagi untuk menjamin kelancaran majlis mereka. Kata Kristen Krause, seorang pakar perancang perkahwinan daripada Costa Rica, kalau boleh, pasangan perlu berbincang tentang anggaran bajet perkahwinan sebelum mereka bertunang lagi. Dengan cara demikian, pasangan pengantin dapat kurangkan perselisihan faham daripada berlaku, dan jika pasangan pengantin ada kesefahaman ketika merancang bajet, maka majlis perkahwinan yang diidamkan itu lebih mudah dicapai. Pecahkan belanjawan ke dalam sasaran simpanan. Apabila bajet keseluruhan sudah ditentukan, langkah seterusnya adalah untuk kira amaun yang diperlukan untuk disimpan setiap bulan ataupun setiap minggu demi mencapai target tabung simpanan perkahwinan. Formula yang sesuai untuk menetapkan bajet perkahwinan adalah seperti berikut. Untuk mendapatkan jumlah bajet perkahwinan, kami perlu menentukan jumlah bulan yang ada sebelum tarikh perkahwinan, darab dengan jumlah boleh disimpan untuk setiap bulan, campur lagi dengan jumlah simpanan yang sedia ada, kata perancang kewangan. Saat meneliti jumlah bajet keseluruhan, persoalan seterusnya adalah sumber untuk mendapatkan sasaran bajet tersebut. Ada 3 aspek boleh dipertimbangkan. Aspek pertama adalah kebolehan diri untuk menyimpan tabung perkahwinan untuk masa yang diperlukan. Aspek kedua adalah menambah sumber pendapatan untuk meningkatkan simpanan. Aspek ketiga adalah dapatkan bantuan kewangan atau tajaan dari pihak ahli keluarga maupun kawan-kawan. Sebagai contoh, bajet keseluruhan anda berjumlah RM30,000 Malaysia dan jarak masa sebelum majlis perkahwinan adalah 10 bulan. Katakan anda masih belum membuat apa-apa persediaan sebelum itu, maka anda perlu menyimpan RM3,000 sebulan dari sekarang untuk mencapai matlamat simpanan. Sekiranya pendapatan anda RM3,000 Malaysia sebulan, maka anda perlu gunakan semua pendapatan untuk disimpan dalam tabung perkahwinan. Katakan anda membuat pekerjaan sampingan macam part-time, anda mungkin hanya dapat menambah separuh dari nilai tersebut. Agak tidak realistik, bukan? Sebaliknya, sekiranya ahli keluarga bersetuju untuk menghulurkan bantuan atau menajar beberapa perbelanjaan, anda mungkin dapat mengurangkan kos yang perlu ditanggung sendiri. Ataupun ada beberapa perkara anda boleh melakukan DIY ataupun do it yourself bagi menjimatkan kos seperti hantaran, hiasan persandingan, malah
tata rias dan solekan. Dan apabila anda sedang menyimpan wang secara bulanan atau mingguan, anda kena tanya diri sendiri, adakah jumlah yang disimpan cukup untuk mencapai matlamat? Jika wang yang disimpan tidak dapat mencapai jumlah yang ditetapkan, maka anda kena bertenang dan berfikir sama ada perlu mengurangkan skala majlis perkahwinan atau tidak dengan kos yang lebih rendah, atau kurangkan jumlah tetamu yang diundang. Anda perlu fikir untuk ukur baju di badan sendiri. Ataupun, mungkin anda perlu menangguhkan majlis perkahwinan supaya tabung perkahwinan yang disimpan tu mencukupi. Satu lagi alternatif untuk memastikan jumlah tabung meningkat di samping penyimpanan adalah membuat pelaporan. Pelaporan boleh dibuat dengan wang tabung selama beberapa tahun sebelum tarikh perkahwinan. Pelaporan boleh dilakukan ke atas amanah saham, saham blue chip dan dana pelaburan pendapatan tetap ataupun fixed income fund. Melaporlah mengikut kepada profil risiko masing-masing. Perlu diingatkan bahawa pelaporan sesuai jika anda mempunyai tempoh masa lebih daripada 3 tahun. Dalam pelaporan, selain keuntungan, anda juga perlu mengambil risiko juga. Selain daripada simpanan dan pelaburan, pengantin perlu juga mencari tawaran yang paling berbaloi. Selalunya, kos perkahwinan akan jadi mahal dalam musim cuti persekolahan atau hujung tahun. Dan ketika itu, pertimbangkan untuk mendapat tawaran seperti tambahan tiket penerbangan atau hotel penginapan pada harga murah atau pakej yang lebih berbaloi jika kita pilih di luar daripada musim tersebut. Jika kita masih memilih dalam musim sibuk, dapatkan tawaran harga daripada vendor yang menawarkan promosi bagi pelanggan terawal. Contohnya, 10 pelanggan terawal dapat diskaun 50%. Dan untuk pembelian barang-barang persiapan perkahwinan, belilah ketika jualan murah ataupun ketika promosi tarikh, contohnya 11 hari bulan 11 di platform atas talian. Sebagai contoh, promosi cincin perkahwinan selalunya dibuat pada hujung bulan Mac. Pakaian perkahwinan pada bulan Januari sempena jualan penghabisan stok, dan tawaran pakej perkahwinan pada bulan September atau Oktober sempena expo perkahwinan. Anda perlu rancang pembelian supaya tidak melebihi bajet. Dan sedikit pengingatan, ambil tahu mengenai polisi pemulangan atau penggantian barang. Manalah tahu terdapat kerosakan atau kesilapan dalam memberi barangan dengan harga murah. Dan amat sayang kalau penjual tidak membayar ganti rugi atau tiada polisi pemulangan barang untuk barang rosak. Selamat merancang! merancang!